Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasliza binti Zulkarnain Hassan, PID 19103 dari kos Pendidikan Islam Awal Kanak-Kanak di bawah Jabatan Dakwah Fakulti Pengajian Islam di College Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Saya menerima tugasan subjek khusus AAK 2033 Pengenalan Kurikulum seliaan Encik Khairul Syafiq bin Razali. Tugasan ini meminta saya untuk memilih kurikulum awal kanak-kanak di mana-mana negara dan saya memilih Scotland untuk menyelesaikan tugasan penilaian akhir. Okey, video ni saya akan menceritakan tentang tujuan kurikulum di Scotland, kelayakan guru, bentuk pentaksiran, strategi pengajaran, isi kandungan, objektif dan matlamat. Okey, poin yang pertama adalah tujuan. Tujuan kenapa kurikulum Scotland ni ditubuhkan? Tujuannya ialah dia nak kanak-kanak atau pelajar yang belajar di situ menjadi seorang yang berjaya. Tujuan dia nak kanak-kanak berjaya lah. Dan yang kedua, individu yang yakin. Dia nak kanak-kanak yang belajar menjadi seorang yang yakin pada diri sendiri. Dan yang ketiga, education Scotland, dia mengawasi pelaksanaan kurikulum. Maksudnya tujuan dia untuk mengawasi pelaksanaan kurikulum. Okay, poin yang kedua pula iaitu kelayakan guru. Mana-mana guru yang nak mengajar di situ perlu mahir dan yakin untuk mendidik dan memberi inspirasi pada kanak-kanak. Maksudnya guru yang nak mengajar dekat situ kena yakin pada diri boleh mengajar, boleh mendidik kanak-kanak. Dan yang kedua, guru mestilah mengajar. Perkembangan profesional dan tabiat kepimpinan tu mesti ada pada diri seorang guru. Memang itu wajib untuk ada tabiat kepimpinan lah kepada guru. Dan poin yang ketiga iaitu bentuk pentaksiran. Bentuk pentaksiran ni maksudnya macam mana kita buat penilaian pada kanak-kanak tu. Bentuk pentaksiran di Scotland, dia membuat penilaian kepada kanak-kanak supaya mengenal pasti langkah-langkah seterusnya pembelajaran kanak-kanak. Maksudnya dia membuat graf prestasi kanak-kanak dan dari situ dia boleh buat penilaian apa dia punya langkah seterusnya untuk meningkatkan prestasi kanak-kanak tersebut. Okey, poin yang keempat iaitu strategi pengajaran. Strategi pengajaran yang ada di Scotland iaitu mengenal pasti bidang kurikulum yang mempunyai inisiatif. Yang kedua, mengenal pasti program khusus untuk menyokong pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun jadual mengikut subjek yang perlu diambil. Poin yang kelima pula iaitu isi kandungan. Isi kandungan yang ada di kurikulum Scotland. Yang pertama, pemerintahan Scotland telah membuat proses untuk ibu bapa meminta penilaian kanak-kanak. Maksudnya dia membuat proses untuk ibu bapa meminta penilaian pada guru lah untuk tengok prestasi anak-anak. Dan yang kedua, mengawasi dan menilai pembaharuan terhadap pendidikan. Yang ketiga, bertindak sebagai titik pusat perbincangan berkaitan dengan standard. Poin yang keenam pula iaitu objektif. Objektif yang ada pada kurikulum Scotland. Yang pertama iaitu kanak-kanak boleh berjaya. Kanak-kanak boleh berjaya dalam pelajaran. Objektif dia nak kanak-kanak tu berjaya dalam pembelajaran. Dan objektif dia juga yang kedua, mewujudkan kanak-kanak yakin pada diri sendiri untuk membuat suatu perkara. Maksudnya objektif dia nak kanak-kanak tu yakin pada diri untuk membuat suatu perkara. Poin yang ketujuh pula iaitu matlamat. Matlamat kurikulum di Scotland iaitu yang pertama, meningkatkan
peluang hidup semua anak-anak mendapat pendidikan yang baik di Scotland. Maksudnya dia memberi peluang kepada semua kanak-kanak untuk mendapat pendidikan tu. Yang kedua, ingin meningkatkan standard dalam pendidikan dan merancang jurang pencapaian. Maksudnya dia nak matlamat dia nak meningkatkan standard pembelajaran itu sendiri. Saya rasa itu sahaja untuk tugasan penilaian akhir yang saya lakukan ini, dan saya harap diterima oleh lecturer. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.